semua hadirin termasuklah guru dan pelajar Madrasah Barokah dan Seri Medan serta hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi pada malam ini dapat kita berhimpun di Padang Taman Ros pada Haji Siddiq sempena sambutan Maulid Rasul peringkat Taman Ros bagi tahun 1445 Hijrah. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua. Semoga pada malam ini kita dapat sama-sama menghayati perjuangan baginda Rasulullah SAW, juga mengikuti sirah baginda yang akan dikupas oleh Ustaz Saiful Azim pada malam ini. Jadi sama-sama kita menerima ilmu dan juga memanfaatkan dalam kehidupan kita nanti. Baik, saya sampaikan selangkah pantun. Anak muda pergi memanah, akhlak mulia lagi budiman. Rasulullah uswatun hasanah, kekasih Allah sanjungan berzaman. Bagi memulakan majlis pada malam ini, saya mempersilakan Profesor Muhammad Arif bin Agam, pengurusi Pertubuhan Pembakat Taman Ros, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya tidaklah hujan pada malam ini. Hujannya pada setelah petang saja, alhamdulillah. Maka dapatlah kita bersama-sama untuk hadir pada majlis malam ini. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi majlis dan juga kepada penceramah jemputan kita Ustaz Muhammad Saiful Azim bin Abdullah Sajjad. Juga saya mengucapkan ribuan terima kasih khasnya kepada para AJK Taman Ros dan juga Pekidas Merah kerana telah bersama-sama menganjurkan program ini. Inilah ukhuwah yang seharusnya ada di antara kita. Inilah bagi saya satu sunnah Rasulullah yang harus kita hayati dan kita terjemahkan dalam kehidupan, yaitu silaturahim dan bermuafakat. Itulah salah satu sunnah yang agak sukar untuk diterjemahkan di dalam masyarakat kita. Tapi alhamdulillah pada malam ini dengan ukhuwah yang ada daripada Pekidas Merah dan juga AJK Taman Ros, kita telah dapat melaksanakan program pada malam ini. Jadi dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi Pekidas Merah dan ahli-ahlinya yang sanggup bersama-sama kita, Encik Nur Azlan, Syah bin Abdul Rahman. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama kami untuk melaksanakan program pada malam ini. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kampung pada Haji Siddiq yang selama ini memberikan sokongan kepada kami untuk mengadakan pelbagai aktiviti. Encik Nur Azhar bin Kasim, semoga segala bantuan dan sokongan ini akan diteruskan pada masa-masa akan datang. Juga kepada Mudir Madrasah Barokah Ustaz Muhammad Hafizuddin kerana juga telah bersama-sama kita. Begitu juga dengan adik-adik daripada Pusat Tahfiz dan yang telah menyampaikan qasidah tadi. Sesungguhnya inilah kalau kita untuk melihat bagaimana umat Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu dah sangat terbaik. Namun begitu umat Nabi Muhammad juga adalah yang terbaik pada zamannya, kerana ukhuwah mereka telah berjaya melaksanakan banyak aktiviti-aktiviti yang menyebabkan dakwah-dakwah tersampai kepada seluruh negara Arab. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan, dan saya tak nak ucap lama-lama sebab ada mata yang menjeling. Tapi saya pun tak pandai nak berpantun. Jadi dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi Badan Muafakat Taman Ros, Profesor Major Dr. Muhammad Arif bin Agam. Jadi seterusnya saya persilakan pengurusi Pekidas Merah, Encik Nur Azam Syah bin Abdul Rahman, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan.
Pakaian sebelah yang akan sinergi kita pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Azlan Shah bin Rahman selaku pengurusi Pekida kawasan Semerah. Di sini saya tak mengucap panjang, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput Pekida Semerah bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk menjayakan program ini langsung, insya-Allah. Dan terutamanya kepada Profesor Dr. Muhammad Arif Agam, kepada sekalian EJK, kekanda-kekanda daripada Pekida kawasan Bandar Heights pun ada tadi, daripada kawasan-kawasan lain, Pekida daerah Batu Pahat, mereka juga turut hadir sebagai tetamu di dalam majlis ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, dan khususnya kepada orang yang menjadi tunggak penghubung antara Pekida dan juga Taman Ros. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada kanda Cik Ijal kita. Di hadapan saya ni berwarna putih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Cik. Dia lah orang yang bersusah payah untuk menjayakan pada majlis pada malam ini, dan juga pada sahabat-sahabatnya juga, insyaAllah. Terima kasih juga kepada penceramah, insyaAllah saya doakan, dan juga kepada adik-adik, insyaAllah semoga kita dapat keberkatan pada malam ini. Seperti Dr. Arif cakap tadi, menjaga kuah, menjaga hubungan sama manusia, hablum minanas, insyaAllah kita akan berpegang teguh, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Azlan, pengurusi Pekida bahagian Semerah. Jadi seperti yang telah diumumkan oleh Cik Dr. Arif tadi, bahawa satu tabung kutipan derma Palestin diadakan dan diletakkan tabung itu di belakang. Jadi sebagai tanda simpati kita kepada perjuangan rakyat Palestin yang setakat semalam lebih 7,000 orang telah terkorban dan lebih 15,000 telah cedera. Dan pengebuman tidak berhenti, terus-terusan. Jadi kita sebagai tanda simpati kita kepada perjuangan rakyat Palestin, sebagainya kita memberi sedikit sumbangan kepada tabung Palestin. My Fund Action ada di belakang. Okey. Baik, kita sampai ke acara yang ditunggu-tunggu untuk kita persilakan penceramah undangan kita pada malam ini. Sebelum itu saya perkenalkan beliau terlebih dahulu, ramai tak kenal. Beliau Ustaz Muhammad Saiful Azim bin Dollah Sajad, berasal daripada Ampang, Kuala Lumpur. Sekarang ini tinggal di Gombak. Tadi bukan Gombak di Selangor, Kampung Gombak di Sempang 5. Bukan di Selangor. Kalau Gombak orang sebut Selangor. Baik, sedikit tentang butiran diri beliau yang selanjutnya. Beliau mendapat pendidikan di Madrasah Arabiah Keluang, kemudian ke Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, kemudian beliau ke Sekolah Menengah Tinggi Sultan Abu Bakar Pahang di Pekan Pahang, Ustaz. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Mesir, Universiti Al-Azhar, dan mendapat ijazah sarjana muda Usuluddin Hadis dan Ulum Hadis pada tahun 2009. Dan kini beliau menjadi pengajar di Madrasah Baharul Ulum Batu Pahat, dan sekarang ini beliau memiliki seorang isteri, baru satu dan ada 6 orang cahaya mata. Jadi itulah dia Ustaz Saiful Azim yang sangat terkenal di Batu Pahat ini kerana Barata Masjid dan Surau menjemput beliau menyampaikan ceramah. Jadi saya dengan tidak melengahkan masa lagi mempersilakan Ustaz menyampaikan ceramah. Dan selepas ceramah itu Ustaz diminta membaca doa untuk kita semua Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Saiful Azim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita semua, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, pakcik-pakcik, makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah, dapat kita berkumpul pada malam ni tidak lain dan tidak bukan adalah kerana rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sambutan Maulid ni bukanlah satu-satunya cara untuk kita menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi. Banyak cara. Tapi Maulid adalah salah satu cara bagaimana kita nak menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Maulid ini adalah untuk kita menyuburkan kembali rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana boleh jadi dalam tempoh Maulid yang kita laksanakan pada tahun yang lalu sehingga sampailah kepada Maulid yang kita sambut sekarang, banyak perkara yang menyebabkan kita lupa akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyambutnya Maulid ini adalah untuk menyuburkan kembali rasa cinta kita kepada Nabi. Kerana cinta kepada Nabi ini adalah suatu kewajipan, seperti mana yang telah saya bacakan tadi dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum." Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, yakni mak bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kamu, sama ada suami ataupun isteri, wa ashiratukum, dan ahli keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu usahakan, sama ada harta benda itu tadi kekal, boleh alih, tak boleh alih. Tak boleh alih macam tanah, macam rumah, boleh alih macam kenderaan dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu bimbang dia akan rugi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih
wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, kamu lebih cintai semua tu tadi lebih daripada kamu cinta kepada Allah dan Rasul, wa jihadin fi sabilih, dan kamu lebih suka perkara tersebut daripada berjihad pada jalan Allah. Fatarabbasu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada golongan yang fasik. Ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah At-Taubah ayat 24 menunjukkan kepada kita apabila sudah hilang rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul, kita sudah tidak berani lagi untuk berjihad. Kita sudah tidak berani lagi menyokong saudara-saudara seagama kita, terutamanya saudara-saudara kita di Palestin, yang mereka itu sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan tanah air, mempertahankan agama, mempertahankan maruah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ini menunjukkan bahawasanya wajib kepada kita untuk kita menyintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila hilang rasa cinta kita kepada Nabi, maka ia akan membangkitkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang saya bacakan tadi pada awal muqaddimah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, tidak berimanlah seseorang, yakni tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku lebih dia sayangi daripada anaknya, daripada mak bapaknya, dan daripada seluruh manusia. Jadi galakan kepada kita untuk mencintai Nabi ini melampaui seluruh makhluk. Tak kiralah siapa, mak bapak kita ke, kita kata adik-beradik kita ke, BFF ke, atau BFF, best friend forever. Hatta walau kepada siapa pun, maka kita kena merasa kasih dan cinta kepada Nabi kita melebihi segala-galanya. Barulah sempurna iman. Kalau kita lihat sebagai contoh, nanti kita akan ceritakan antaranya kisah-kisah yang menjadi contoh tauladan kepada kita untuk kita ikuti umat-umat yang terdahulu, generasi-generasi yang terdahulu, generasi yang terbaik. Bagaimana mereka menunjukkan rasa kasih mereka, cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita melihat kasihnya mereka kepada Nabi ini macam cinta yang tak masuk akal. Sanggup buat apa sahaja untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kisah seorang budak, disebutkan dia ni masih lagi kanak-kanak, kanak-kanak, namanya Talha bin Al-Barra. Siapa nama dia? Talha bin Al-Barra. Mungkin tuan-tuan dan puan malam ni baru kali pertama dengar Talha bin Al-Barra. Siapa Talha bin Al-Barra ni? Talha Al-Barra ni, dia ni adalah kanak-kanak yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Budak lagi, kecil lagi, dia jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku sayang engkau, aku cinta engkau." Kata Talha, "Ya Rasulullah, aku sayang engkau, aku cinta engkau."
engkau boleh perintahkan kepada aku apa sahaja, aku akan buat. Kata Talha kepada Nabi, kau perintahkan apa saja, aku akan buat. Maka Nabi SAW merasa takjub dengan perkataan Talha ni, kerana beliau ni masih lagi kecil, kanak-kanak. Bagaimana seorang kanak-kanak boleh mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi dengan tidak berbelah bahagi? Maka kata Nabi SAW kepada Talha, kata Talha, engkau sekarang pergi bunuh bapa engkau. Nabi kata apa? Nabi kata kepada Talha, wahai Talha, sekarang ni kau pergi bunuh bapa engkau. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita berada dalam situasi Talha, agak-agak kita lah agak-agak, sanggup tak kita tunaikan permintaan Nabi? Membunuh kedua ibu bapa atau bapa yang membesarkan kita, yang memberi nafkah kepada kita. Kalaulah perintah itu datang daripada Nabi, soalan yang perlu kita tetapkan, terapkan dalam diri kita, sanggup atau tidak untuk kita laksanakan perintah itu. Saya yakin majoriti daripada kita takkan sanggup. Kenapa? Kerana rasa kasih dan sayang kepada kedua ibu bapa melebihi Nabi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tak bangkitkan kita, tidak lahirkan kita pada zaman Nabi. Kerana kita takkan boleh patuh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dibuat oleh Talha, tanpa berunding dengan Nabi, tanpa bercakap dengan Nabi, Talha terus bangkit meluru untuk menunaikan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Talha sampai di pintu masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Talha, Talha kembali. Nabi kata, tidaklah aku diutuskan untuk memutuskan silaturahim. Tidak lain dan tidak bukan, Nabi menyuruh Talha ni tadi nak melihat adakah Talha ni benar-benar jujur dengan perkataannya, dengan pengakuannya, mengatakan, ya Rasulullah, kalau kau perintahkan apa saja kau akan buat. Maka terbuktilah apa yang diucapkan oleh Talha itulah yang dilaksanakan. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, aku tidak diutuskan untuk memutuskan silaturahim. Para ulama sebagainya menyebutkan kenapa Nabi perintahkan Talha ni tadi nak bunuh bapa dia. Kerana bapaknya itu adalah kafir. Bapaknya adalah kafir. Tetapi kita lihat Nabi SAW dengan rasa rahmah dan kasih sayangnya, walaupun boleh dibunuh, tetapi Nabi kata kepada Talha, aku tidak diutuskan untuk memutuskan silaturahim. Inilah yang dikatakan sebagai cinta. Sebab itu kalau kita lihat kisah Talha ni melebihkan Nabi berbanding siapa sahaja. Berdasarkan daripada hadis yang kita baca tadi, yakni Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maksudnya kasihnya, cinta kepada Nabi melebihi daripada anak, mak, bapa dan juga seluruh manusia. Sebab itu bila kita menyebutkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah manfaat yang kita peroleh daripada cinta kita? Kita ni tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, bila kita cinta kepada seorang, bila kita kasih kepada seseorang, tak kiralah siapa, pasangan kita ke, mak bapak kita ke, anak kita ke, kasih kita ni dia ada maksud dan tujuan. Kita sayang pasangan kerana ada maksud dan tujuan.
Kita sayang mak bapak kerana ada maksud dan tujuan. Kita sayang anak-anak kerana ada maksud dan tujuan. Apa tujuannya? Tujuan kita kasih orang lain supaya kita dapat dibalas kasih kita tu tadi dengan kasih orang yang kita kasih. Apakah beza antara kasih kita dengan manusia selain daripada Nabi dan kasih kita kepada Nabi? Apakah manfaat yang kita dapat daripada cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara, pasti ganjaran ini adalah ganjaran yang kita tidak peroleh bila kita kasih selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara ganjaran yang kita perolehi adalah dapat kita bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Safwan bin Qadamah, beliau berkata, aku berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menemui baginda. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu. Kata Safwan bin Qadamah, dia kata, Nabi ya Rasulullah, aku cintakan kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut rasa cinta Safwan tadi dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u man ahab. Yakni seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Tuan-tuan dan puan-puan, adik, kakak, abang, kalau kita lihat generasi kita sekarang ni agak kritikal. Saya pagi tadi ceramah maulid dekat sekolah Kampung Istana, sekolah agama Kampung Istana. Adik-adik kita masih kecil-kecil, darjah tadika, daripada tadika sampai darjah has pagi tadi. Maka saya sempat tanyakan kepada adik-adik, tanya dia, adik-adik, artis Korea, tuan-tuan tahu artis Korea? Tahu ke tak? Yang K-pop tu tahu? Saya cuba tanya. Yang muda-muda ni siapa yang kenal? Saya tanya, adik-adik kenal ke artis Korea tu? Yang kata K-pop tu, kenal ke tak? Siapa artis itu? Saya tanya. Dia jawab, tuan-tuan tahu? Tuan-tuan dan puan tahu dia jawab apa? Tahu Ustaz. Blackpink dengan BTS. Adik Hafiz pun tahu juga. Maknanya tahu dia Blackpink dengan BTS pun tahu. Silat hari bulan dia makcik-makcik, pakcik-pakcik pun tahu juga Blackpink dengan BTS. Lebih tahu, lebih kenal daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bala, tuan-tuan dan puan, sangat menakutkan. Cuba kalau kita tanya, saya tanyalah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang orang gila kepada artis ni, dia sampai tahu makanan favourite, minuman favourite, sampai tahu segala perkara yang bercinta dengan siapa, putus dengan siapa, kahwin dengan siapa. Cuba kita tanyakan diri kita, jangan tanya orang lain, jangan tanya anak kita ni. Cuba tanya diri kita, sampai manakah kita kenal Nabi? Cukuplah kita tanyakan beberapa soalan. Nabi suka makan apa? Saya tadi tanya dekat sana, Nabi suka makan apa? Rata-rata kata kurma. Nah, itu je. Klise punya jawapan, kurma. Mentang-mentang tiap kali Ramadan kurma jual, dia tahu kurma. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, agak-agak abang-abang, Nabi suka makan apa selain kurma? Tepikai. Lagi? Daging? Daging apa? Daging unta? Apa? Disebut apa? Kambing. Daging kambing. Gaut. Lagi? Apa lagi? Nah, kambing,
Sebab orang selalu promote makan kambing. Kambing sunnah, Nabi suka makan kambing. Tahu. Tembikai, tahu. Lagi apa? Labu. Lagi? Buah delima. Google. Belum sempat Google tu. Tak aci lah. Antara yang Nabi suka makan selain daripada labu, selain daripada kambing, selain daripada tembikai, adalah manisan dan madu. Bukan bermadu, madu. Abang-abang ni sebut madu, dia fikir lain lah. Hati-hati akak sebut madu, dia dah fikir bermadu. Akak boleh tahan juga. Abang jangan cari madu. Cari madu asli tak boleh. Jadi Nabi suka makan madu. Jadi ini menunjukkan betapa tahap kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum cerita tentang fizikal Nabi. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh lihat tidak ada seorang pun manusia dalam dunia yang dicatat kehidupannya sejak daripada lahir sampai meninggal. Cuba sebut kepada saya seorang manusia selain Nabi Muhammad yang kehidupannya dicatat sejak daripada lahir sampai meninggal, daripada bangun tidur sampai tidur balik. Ada tak? Tak ada. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang dicatat ceritanya, kehidupannya, sirahnya, sejarahnya daripada dia lahir sampailah Nabi wafat. Kenapa? Kerana mereka tahu umat akhir zaman ni kalau tak dicatat, dia takkan kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu cerita-cerita yang menyebutkan tentang Nabi perlu kita cerita selalu. Kerana bila kita sebut selalu sang kekasih, orang kalau angau, kalau dia tengah bercinta dengan angau, abang-abang, pakcik-pakcik, makcik-makcik, akak-akak yang muda-muda dulu, kalau bercinta, hanya nama dia sahaja yang terungkap di bibir. Betul tak? Nyebut aja. Sikit-sikit sebut, sikit-sikit sebut. Adik-adik tak tahu lagi, adik-adik belum sampai tahap tu. Ini cinta orang legend. Dia pakai surat letak bedak. Tak percaya dia pun tanya. Hantar surat letak bedak. Hantar pos. Pakai surat, tak ada SMS, tak ada WhatsApp. Adik zaman WhatsApp mana tahu? Kita ni bukan kita lah, abang-abang, kakak-kakak, cik-cik. Zaman surat, letak minyak wangi tu. Kalau tak letak bedak, letak minyak wangi. Untung surat. Itu nak tunjukkan rasa cinta kepada orang yang dia kasih. Begitulah kita. Apabila kita menyintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bibir kita kena sentiasa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kena latih. Latih sebut sallallahu alaihi wasallam setiap kali disebut nama Nabi. Sebab tu para ulama hadis, mereka suka baca hadis. Kenapa? Sebab setiap kali baca hadis akan sebut nama Nabi, maka mereka akan menjawab sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dapat membantunya pada hari kiamat melainkan dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita kena banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih kita kepada Nabi. Ulama sebahagiannya mengarang selawat sampai 1000 selawat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kesusahan, ada susah, tak kira lah apa susah. Susah masalah keluarga, susah masalah ekonomi, susah tengok anak-anak contohnya, maka lazimi selawat, tak ada limit. Dia 2 zikir yang tidak ada limit, boleh buat banyak-banyak, tak ada masalah. Nak 1 juta pun boleh, 2 zikir. Yang pertama selawat, yang kedua istighfar. 2 zikir yang mana dia tidak ada limit, unlimited. Boleh zikir banyak mana nak, iaitu selawat dan istighfar. Dua zikir ni memiliki fadilat yang sangat besar. Tapi bukanlah fadilatnya yang kita jadikan tujuan dan maksud utama. Fadilat ni adalah kedua, ketiga dan keempat. Tapi yang paling utama adalah apa? Yang paling utama adalah kita menyambut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana disebut oleh Nabi tadi, orang yang paling layak untuk mendapat syafaatku adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Begitu juga kalau kita lihat seseorang yang menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam layak untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di syurga kelak. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, "Ya bunayya, in qaddarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al." Thumma qala li, "Ya bunayya, wa dhalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini adalah khadim Nabi. Ya, khadim. Mak dia, nama mak dia Ummu Sulaim. Ingat mak dia ni Ummu Sulaim. Jadi ketika mana Anas bin Malik ni kecil, mak dia ni dah hantar untuk berkhidmat dengan Nabi. Ni, mak dia Ummu Sulaim hantar Anas bin Malik untuk khidmat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam kebanyakan hadis, selain daripada Abu Hurairah, selain daripada Sayyidatina Aisyah, antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Anas bin Malik. Kerana beliau bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kebanyakan masa. Sebab tu kita lihat Anas bin Malik ini hadisnya boleh tahan banyak. Tak salah saya yang paling banyak sekali adalah Abu Hurairah, paling banyak. Dan Anas bin Malik saya nak antara yang paling banyak dia akan hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik ini tadi? Dia kata, "Ya bunayya, wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi hari dan petang hari tanpa ada rasa curang dalam hatimu terhadap seorang pun, maka lakukanlah." Jadi kata Nabi, kalau kamu mampu dalam hati itu tak ada rasa curang, tak ada rasa nak khianat dengan orang, pagi dan petang, kata Nabi, buatlah. Lalu Nabi SAW menyambung katanya kepada Sayyidina Anas, kata Nabi, "Wahai anakku, itu termasuk dari salah satu sunnahku." Kata Nabi, Nabi SAW kata, "Wa dzalika min sunnati." Dia adalah sebahagian daripada sunnahku. Mana sunnah Nabi banyak? Bukan sunnah kahwin lebih daripada satu saja. Tadi pengurusi sebut, saya baru isi seorang, memang isi seorang. Nak jaga yang seorang tu, fikir-fikir tambah lagi boleh ke tak jaga. Orang lelaki kita ni kalau bab sunnah, dia nampak sunnah tambah bini je.
sunnah tambah amal, macam kabur-kabur tak nampak. Tapi kalau bab tambah bini, oi, ya perempuan jangan, perempuan tak nampak dia menyimbang dengan kawan-kawan. Nah, kadang-kadang boleh tahan juga nyimbang dengan kawan-kawan, nak tambah sampai ke sudah tak tambah. Bukan kerana takut bini, tapi bini menakutkan. Tak jadi bagi bulanannya, tak berani jawab. Itu sunnah. Tapi Nabi kata sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Lalu Nabi sambung lagi, kata dia, man ahya sunnati, siapa yang hidupkan sunnahku, faqad Nabi kata faqad ahabbani, maka dia telah menyintaiku. Cuba kita tengok, kita kata apa, budak-budak muda, kita pun dulu sama lah, tuan-tuan dan puan-puan, masa muda-muda, pakaian artis, pakaian kita kata apa, artis lah biasanya menjadi contoh ikutan, betul tak? Dulu, zaman dulu apa, pakai track bottom lebar, apa, seluar tu lebar dekat bawah. Itu ikut siapa tu? Baju ketat kan? Sekarang ni ada trend hidupkan balik, trend 80-an. Masih ada lagi orang buat ikut budak muda, bukan orang berumur lah. Budak-budak muda dia pakai apa? Dia pakai baju macam orang lama. Kalau tengok generasi daripada satu generasi, pakaian, cara bertutur itu terkesan dengan apa? Dengan artis-artis. Sekarang ni tak sebut artis dah, sebut influencer. Influencer sekarang ni. Maka terkesan cara pakai, cara bertutur. Saya ingat dulu, tahun berapa tahun bila saya tak ingat, dalam 10 tahun lepas, perkataan do tahu? Perkataan do, tahu do? Dia kata, saya pun tak pandai lah nak apa, sebab kita tak gaul dengan, tapi biasa perkataan-perkataan macam tu lah. Budak-budak muda ni kadang-kadang, kenapa? Terkesan. Kenapa kita tidak boleh terkesan dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain tidak bukan adalah kerana kita tidak biasa bercerita tentang Nabi. Biasa tak biasa cerita tentang Nabi. Akhirnya rasa cinta kita kepada Nabi terkikis sedikit demi sedikit. Maka sebab itu cerita-cerita ini bukan hanya sekadar bila sambutan maulid sahaja. Kita dengar cerita Nabi ni bila maulid cerita Nabi. Hari tak maulid tak cerita Nabi. Maka cerita tentang Nabi ni dia kena sentiasa, supaya membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta yang mendalam. Sebab tu kata Nabi, orang yang amalkan sunnah aku ni tadi, ada orang menghidupkan sunnah aku, berarti dia telah mencintaiku. Orang yang mencintaiku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Banyak hadis kita cerita, para sahabat bila tanya, Nabi kata al-mar'u man ahab. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau dia cinta artis, maka dia akan bersama dengan artis. Maka pada malam ini, sukalah saya nak cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan sebahagian daripada kisah-kisah umat terdahulu, generasi terdahulu, generasi yang terbaik, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Berdasarkan daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni thumma yalunahu thumma yalunahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian kurun setelah kurun aku, kemudian kurun setelah kurun aku. Maka Nabi SAW sebutkan sebaik-baik kurun adalah kurun aku, yakni kurun Nabi dan para sahabat. Sebab itu bila kita nak melalui perjalanan yang terbaik, maka tidak ada perjalanan yang terbaik melainkan jalan-jalan yang dilalui salafus salih, yang dipelopori oleh golongan sahabat radhiyallahu anhum. Bermula daripada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni kasih kepada Nabi, kita boleh lihat. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah daripada Mekah ke Madinah. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar dan Nabi ni tadi dalam perjalanan nak pergi ke Gua Thur. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mana berjalan dengan Nabi, kejap ke depan, kejap ke belakang, kejap ke depan, kejap ke belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa kau buat? Kenapa kau kejap ke belakang, kejap ke depan, kejap ke belakang, kejap ke depan? Kenapa kau buat?" Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ketika mana aku duduk depan, aku takut ada musuh yang akan menyerang daripada belakang, maka aku pergi ke belakang. Ketika mana aku duduk belakang, aku risau musuh akan serang daripada depan, maka aku pergi ke depan." Sentiasalah Sayyidina Abu Bakar berbuat perbuatan begitu sampai ke Gua Thur. Dan kisah cinta Sayyidina Abu Bakar ni tidak terhenti di situ sahaja. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika awal mengembangkan Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar sedang berkhutbah di hadapan Masjidil Haram ketika di hadapan Kaabah. Nabi sedang duduk. Tiba-tiba kaum musyrikin bangun menahan Sayyidina Abu Bakar. Lalu dibelasah Sayyidina Abu Bakar ni tadi sampai muka dia pecah, orang tak cam muka dia sampai dia pingsan. Sehinggalah kaum Bani Tamim ketika itu meneraikan peristiwa tersebut. Daripada Sayyidina Abu Bakar terus dibelasah, kemudian dibawa Sayyidina Abu Bakar balik ke rumah. Jadi bila balik ke rumah ni tadi dalam keadaan dia luka, berdarah, tak lama lepas tu dia sedar. Pertama sekali yang dia tanya, dia tak tanya mana isteri aku, mana anak aku, mana bapa aku, mana mak aku. Tidak sedikit pun terungkap pada bibir Sayyidina Abu Bakar ahli keluarganya maupun isterinya. Siapa yang Abu Bakar tanya? Sayyidina Abu Bakar tanya siapa? Tanya Nabi macam mana. Itu soalan yang dia ungkapkan. Maka para sahabat ketika itu, sebahagian dari keluarga dia kata Nabi selamat. Seperti mana yang engkau sangka. Dia kata apa? Dia kata Nabi seperti mana yang engkau sangka. Mana elok selamat. Sayyidina Abu Bakar dia tak puas hati. Dia kata apa? Dia kata aku takkan minum seteguk air maupun sesuap makanan selagi aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka minta dibawa di dalam keadaan duka tu, dibawa jumpa Nabi. Maka dia dipapah untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipapah tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana keinginannya untuk melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana dibawa kepada di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia merasa sedih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidina Abu Bakar dan mendoakan supaya ibunya juga memeluk Islam. Akhirnya dengan asbab doa daripada Nabi, ibu Sayyidina Abu Bakar memeluk Islam. Ini adalah perasaan cinta yang terbit dari hati para sahabat, terutamanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika Nabi ni tadi dia sedang solat, maka seorang kafir musyrikin Mekah dia jerut Nabi daripada belakang. Jadi dengan solat ni dia jerut leher Nabi. Sayyidina Abu Bakar datang, dia tolak orang tu. Dia kata, adakah engkau nak membunuh seseorang yang mengatakan bahawa Allah itu sebagai Tuhan? Dalam riwayat hidup Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan dan puan-puan ni, Sayyidina Abu Bakar ni dia badan dia bukan sasa. Sayyidina Abu Bakar ni dia badan disebutkan dan digambarkan bahawa Sayyidina Abu Bakar badan dia sedikit kecil. Walaupun kecil, Sayyidina Abu Bakar orangnya sangat
berani. Keberanian yang memang tak ada tolak bandingan. Tapi Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling sikit meriwayatkan hadis. Tak banyak. Sedangkan kalau kita lihat daripada kedudukan Sayyidina Abu Bakar ni, dia adalah khalifah yang pertama. Dan para ulama sepakat, tidak ada khilaf. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Nabi. Tak ada khilaf di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kenapa tak banyak hadis? Kerana beliau takut tersalah ketika mana menyampaikan hadis. Punyalah jaga. Takut apa yang dia sebut itu bukan Nabi sebut. Daripada dia sampaikan salah, maka dia tidak menyampaikan hadis Nabi SAW. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam banyak riwayat Sayyidina Abu Bakar ni sangat sikit. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Sangat langka, susah nak jumpa. Nah, susah nak jumpa, sikit sangat. Kenapa? Kerana takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, kerana berdusta atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana pula dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni dia khalifah Nabi ni 4 orang, 2 mertua, 2 menantu. 2 mertua, 2 menantu. Sayyidina Abu Bakar anaknya Sayyidatina Aisyah. Ni kena tahu ni, kena ingat. Sayyidina Aisyah anak isteri Nabi. Sayyidina Umar anaknya Sayyidatina Hafsah. Itu isteri Nabi. Manakala Sayyidatina Ruqayyah dengan Ummu apa? Anak Nabi Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Sebutannya Ummu Kulsum. Itu sebutan betul. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Itu anak Nabi. Maka Sayyidatina Ruqayyah dengan Ummu Kulsum, suami dia siapa? Suami dia adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Kereta yang menghalang rumah orang Cina. Okey, kenderaan. Pengumuman kenderaan yang bernombor plate WVN 9079. Sila alihkan kenderaan kerana menghalang laluan. Siapa yang ada tu? WVN 9079. Alihkan, minta tolong alihkan kenderaan kerana menghalang laluan. Okey. Jadi Sayyidina Uthman kahwin dengan 2 orang anak Nabi, tapi bukan kahwin serentak. Iaitu pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum. Satu lagi kereta ya. JSL 8646. JSL 8646. Juga menghalang laluan. Minta tolong alihkan. Okey. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kahwin dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi 4 khalifah, 2 bertua, 2 menantu. Ali bukan kroni, bukan. Nanti khalifah ni bukan kroni. Ya nah. Dia kata ni sebab bertua lah, dah bukan. Kerana mereka memanglah layak kerana kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kisah Sayyidina Umar ni, cerita daripada Nabi SAW. Satu hari Sayyidina Umar dia berjalan dengan Nabi. Nabi pegang tangan Sayyidina Umar. Pegang tangan bagi lelaki orang Arab ataupun orang Pakistan tu biasa. Kita kalau lelaki kita dekat Malaysia jalan pegang tangan, orang kata apa? Orang kata gay, tahu gay. Suka sesama jenis pegang tangan macam tu kita tak ada adat macam tu. Tapi kalau perempuan pegang tangan berjalan, tak pernah orang sebut lesbian. Betul tak? Kalau lelaki pegang tangan dia sebut gay. Kalau dekat, contohnya saya belajar di Mesir di Mesir, orang Arab Mesir, kalau mereka berjalan berpimpin tangan macam ni 2 orang, itu biasa. Itu biasa. Kenapa? Kerana Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ni, Nabi SAW memegang tangan Sayyidina Umar ketika berjalan.
Tapi jangan tuan-tuan dan puan-puan buatlah, sebab bukan adat kita. Takut orang pandang serong. Itu ni, ya nak ikut Nabi, jangan pegang tangan macam ni nak. Orang kata ni apa orang ni, ada skandal ke apa. Jadi kalau dalam masyarakat sebab adat. Jadi Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkaulah yang paling aku cintai dari segala-galanya, melainkan diri aku sendiri. Kata Sayyidina Umar apa? Ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai dari segala-galanya. Tak ada orang yang paling aku cintai dalam dunia ni, melainkan engkau seorang selepas diri aku. Itu maksudnya. Maknanya Sayyidina Umar cintakan dirinya dulu, baru Nabi. Maka Rasulullah SAW menjawab perkataan Sayyidina Umar ni. Nabi kata apa? La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Kata Nabi SAW, dah, sesungguhnya jiwaku yang berada di bawah kekuasaannya, belum dikira engkau mencintaiku sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Jadi Nabi kata kepada Sayyidina Umar, belum lagi, engkau belum sayang aku. Kau sayang aku macam mana? Engkau mesti cinta aku lebih daripada kau cinta diri kau sendiri. Kata Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu juga kata, ya Rasulullah, sekarang ni aku cinta engkau lebih daripada segala-galanya, hatta walau kepada diriku. Maka Nabi kata, sekarang wahai Umar, yakni telah sempurnalah imanmu. Yang iman Sayyidina Umar telah sempurna. Kenapa? Kerana meletakkan kecintaan kepada Nabi SAW melebihi daripada segala-galanya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah orang yang ketokohannya tu tadi, keberaniannya tu tadi, tak ada orang boleh sangkal. Bayangkan Nabi SAW sebutkan tentang Sayyidina Umar ni, syaitan kalau jumpa Sayyidina Umar, syaitan kalau lalu jalan Sayyidina Umar, dia akan lalu jalan lain. Dia akan paling jalan lain. Dia takkan bertembung dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nak menunjukkan kedekasan dia. Satu hari, seorang munafik, dia telah bergaduh dengan seorang Yahudi tentang masalah konflik harta. Dia gaduh. Bila dia gaduh, maka si munafik ni adukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bawa orang Yahudi ni adu kepada Nabi. Bila adu kepada Nabi, Nabi pun putuskanlah bahawa Yahudi ni orang yang betul. Munafik ni bukan orang yang betul, kerana hukum dia bukan berpihak kepada agama. Dia berpihak kepada kebenaran. Kalau hak milik orang tu, tak kira dia Muslim ataupun kafir, maka akan dipertahankan. Maka ketika mana dibawa aduan kepada Nabi, Nabi siasat, Nabi tengok, Nabi putuskan bahawasanya kebenaran tentang harta itu milik orang Yahudi. Si munafik ni dia tak puas hati. Dia tak puas hati, tuan-tuan dan puan-puan tahu dia jumpa siapa? Dia kata, aku rasa Nabi Muhammad salah menyatukan hukuman. Maka kata munafik ni kepada Yahudi, tak apa, kita jumpa Umar. Umar ni orangnya tegas, pasti hukumannya betul. Maka bawalah si Yahudi ni, si munafik bawa Yahudi pergi jumpa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bila jumpa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka diceritalah kepada Sayyidina Umar, tadi aku dah jumpa Nabi, Nabi dah putuskan, sekarang ni aku nak minta engkau putuskan. Sayyidina Umar kata, kejap, aku masuk dalam rumah kejap. Tuan-tuan dan puan tahu dia buat apa? Sayyidina Umar masuk dalam rumah, ambil pedang, pancung terus kepala munafik. Tak ada dah kata apa-apa. Kenapa? Sebab bila Nabi dah putuskan, keputusan Nabi wajib dipatuhi. Dan Sayyidina Umar faham orang ini adalah orang yang ingkar Nabi. Maka Sayyidina Umar tak ada lagi budi bicara, tak ada bincang-bincang, tak ada tawar-menawar. Masuk rumah, ambil pedang, keluar, pancung terus. Kenapa? Kerana orang ini adalah orang yang mengkhianati hukum Nabi SAW. Ini tegasnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita dengar seorang
Tapi itulah kita kata apa? Kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kereta yang sama, bukan WVL, WUL 9079. Ada tak minta tolong? WUL. Tak tahu, kena agaknya orang tak hafal nombor pelik. Cuba tengok dia punya kereta tu, kereta jenis apa. Cuba tengok kereta jenis apa. Kadang orang dia tak ingat dia punya nombor pelik. Dia tengok kalau boleh tahu warna kereta, beritahu Okey. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ni memang orang berani. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan ketika mana nak hijrah. Apa kata Sayyidina Umar? Orang semua hijrah secara sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar seorang saja yang hijrah secara terang-terangan. Dia kata apa? Ketika mana dia berhijrah, dia berjumpa dengan orang kafir musyrikin. Dia kata apa? Dia kata kalau siapa nak isterinya jadi janda, siapa nak anaknya jadi yatim, halanglah Umar, kata dia. Ini memang gentleman. Siapa berani adalah halanglah Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni antara salah seorang yang Nabi doa kepada Allah Ta'ala. Dia ada 2 orang, saya lupa lagi seorang, yang memang keberaniannya tak ada orang boleh sanggah. Jadi salah seorang yang Nabi doa supaya masuk Islam Allah Ta'ala beri hidayah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kecintaan kepada Sayyidina Umar, kecintaan Sayyidina Umar kepada Nabi ini bukan hanya sekadar itu sahaja. Bahkan kalau kita lihat ketika mana dalam perang Badar. Perang Badar ni ada pakcik Nabi namanya Abbas. Sayyidina Abbas. Dan Abbas ni pakcik Nabi. Kalau tak salah saya, Sayyidina Abbas ni dia adik-beradik dengan Allah tak salah saya dengan Abu Lahab. Sayyidina Abbas ni adik-beradik dengan Abu Lahab kalau tak salah saya lah. Sebab Abdul Muttalib dalam catatan para ulama ada 5 isteri. Daripada 5 isteri ni ada anak lah, ada anak daripada 5 isteri. Sebelum Islam datang limitkan 4. Dulu bukan kata 5, 10 pun biasa. Datang Islam 4. Sekarang ni 4 luar biasa. Jarang nak jumpa. Yang biasa semua seorang saja. Itu pun tak berani lagi. Jadi Abdul Muttalib ni 5 isteri. Daripada 5 isteri inilah lahir Sayyidina Abdullah bapa Nabi, Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Jahal, Sayyidina Safiyah, kemudian Abu Talib. Itu semua daripada sebahagian daripada mereka tu tadi daripada mak yang berbeza. Jadi antara pakcik Nabi ni adalah Sayyidina Abbas. Jadi ketika mana perang Badar, Sayyidina Abbas ni ikut serta dalam perang Badar, tapi dalam kelompok golongan musyrikin kita tu, belum Islam. Maka ketika mana perang Badar selesai, Sayyidina Abbas telah ditawan oleh golongan Ansar. Dia ni telah ditawan oleh golongan Ansar. Maka bila dia ditawan oleh golongan Ansar, dan orang ramai kata bahawa Sayyidina Abbas ni akan dibunuh, orang Ansar akan bunuh dia. Maka Nabi SAW bagi tahu ketika mana ketika itu ada Sayyidina Umar. Nabi kata, aku malam tadi tak boleh tidur. Aku risaukan pakcik aku Abbas, aku takut orang Ansar akan bunuh dia. Maka Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nak tak aku jumpa dia? Nak tak aku jumpa orang Ansar ni supaya dibebaskan Abbas? Maka kata Rasulullah, ya, kau pergilah. Maka Sayyidina Umar pun pergi jumpa Ansar. Dia kata, bebaskan Abbas. Bagi tahu kepada Sayyidina golongan Ansar, bebaskan Abbas. Maka kata Ansar, kami tak nak bebaskan. Maka Sayyidina Umar kata, walaupun untuk mendapat keredaan Nabi. Sayyidina Umar kata kepada golongan Ansar, hatta walaupun nak dapat keredaan Nabi, kau sanggup tak bebaskan Abbas untuk dapat keredaan Nabi? Itu maksudnya. Maka golongan Ansar ni bila dengar Sayyidina Umar sebut begitu, maka kalaulah untuk mendapat keredaan Nabi, kau ambillah dia, bawa balik Abbas ni. Maka Sayyidina Umar bawa balik Abbas. Kemudian sampai satu tempat, Sayyidina Umar menghadap Sayyidina Abbas. Sayyidina Umar kata kepada Abbas apa? Wahai Abbas, Islamlah engkau.
Dia kata apa? Wahai Abbas, Islamlah engkau. Jadi bila disebut-sebut demi Allah, dia kata apa? Islamnya engkau lebih aku sukai berbanding daripada Khattab. Siapa Khattab? Khattab sama Khattab. Sayyidina Umar ibnu Khattab. Khattab ni bapa dia. Khattab ni kafir. Dia kata kepada Abbas, dia kata, aku lebih suka engkau Islam daripada Khattab, yakni bapa aku. Kenapa? Kan kalau kita ni, kalau nak sama-sama masuk syurga, biarlah kita sekeluarga masuk syurga, betul tak? Kalau boleh bapa kita pun biar masuk sama-sama masuk syurga. Tapi Sayyidina Umar kata, kalaulah dibandingkan diberi pilihan, siapa yang masuk Islam, Abbas ataupun Khattab, maka Sayyidina Umar kata, aku lebih suka Abbas masuk Islam daripada Khattab. Soalannya kenapa? Why? Limadha? Tahu limadha? Kenapa? Bahasa Arab. Nah, kenapa? Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerana Nabi menyukai engkau untuk engkau masuk Islam. Dia kata apa? Dia kata engkau masuk Islam itu lebih aku sukai. Inilah menunjukkan betapa cintanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana lebih menyukai Abbas beriman daripada bapaknya sendiri. Dan kisah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas ni tak berhenti dekat situ. Dalam satu kisah yang lain, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Sayyidina Abbas ni tadi dia ni memiliki pancuran. Pancuran ni kita panggil mizab, pancuran emas. Kalau dekat Kaabah tu, dia ada satu pancuran yang keluar daripada atas Kaabah. Kalau macam rumah-rumah bangunan tu dia ada macam pancuran. Kita panggil untuk alirkan air biar tak bertakung atas bumbung. Tu dipanggil pancuran air, dipanggil mizab. Ni mizab. Jadi dekat rumah Abbas ni, Sayyidina Abbas, dekat rumah dia, rumah orang Arab ni, dia tak sama macam kita ada bumbung. Dia rumah orang Arab, dia tak ada bumbung macam tu, dia tak ada bumbung macam ni. Bumbung dia slab macam tu tegak. Dipanggil rooftop. Semua rumah orang Arab biasa macam tu. Kenapa? Kerana hujan jarang. Kita ni selalu hujan. Jadi tak sesuai buat bumbung slab macam tu. Kena bumbung begitu, pakai zinc dan sebagainya lah. Jadi di atas rumah Abbas, Sayyidina Abbas, dia ada mizab, kita panggil pancuran air. Jadi satu hari Sayyidina Umar ni, dia ni dah pakai pakaian untuk melaksanakan ibadah solat lah, dah pakai baju nak sembahyang. Ketika itu Sayyidina Abbas, dia ni sedang sembelih ayam atas bumbung. Sembelih ayam atas bumbung. Itu biasa. Orang Arab atas sekarang ni, dia sembelih korban, haiwan korban, bawa naik bangunan tingkat atas, naik tangga, lembu, kambing dibawa naik tangga sampai atas, dia sembelih. Dia bukan macam kita. Kita kalau buat korban, kita korban ramai-ramai, satu kampung, satu taman. Dia tak, dia buat korban untuk keluarga dia je. Sebab dalam satu bangunan tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok bangunan-bangunan di Palestin, bangunan-bangunan Palestin tu macam tu kan, itu bukan bangunan pejabat, itu rumah. Semua sekali itu rumah, macam rumah pangsa. Tapi dia ada rooftop. Atas tu biasanya dibuat macam-macam. Kadang-kadang buat untuk sembelih. Dan Sayyidina Abbas pun macam tu juga. Atas rooftop tu dia buat sembelih. Sembelih apa? Sembelih ayam. Jadi saluran air, kita panggil apa? Kita panggil pancuran air tu betul-betul menghala dekat mana? Laluan Sayyidina Umar. Kebetulan ketika mana Sayyidina Umar lalu dekat pancuran air tu, Sayyidina Abbas ni tengah sembelih. Dia dah habis sembelih, dia nak buang darah, dia curah air. Jadi air yang bercampur darah ni dah menitik di pancuran dan terkena baju Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar arahkan supaya pancuran air itu dicabut. Tanggalkan pancuran air. Sebab apa? Sebab pancuran air itu menyebabkan baju aku kena darah, tak boleh buat solat. Maka aku dah tak boleh solat dah. Maka Sayyidina Umar balik, tukar baju, kemudian dia pun pergi mensolatkan
jemaah ketika itu. Sebab khalifah itu biasa menjadi imam, biasa. Kalau kita ni ketua kampung, atau ketua kawasan, ataupun menteri besar, yang besar-besar jawatan pangkat besar-besar, dulu biasa jadi imam. Selagi mana dia tak sembahyang, semua orang tak boleh sembahyang. Dulu. Jadi antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Abbas ni pun datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia tanggalkan pancuran air tu. Maka Sayyidina Abbas datang kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Abbas kata kepada Sayyidina Umar, demi Allah, sesungguhnya tempat pancuran air itulah yang diletakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya pancuran air yang ada atas rumah Sayyidina Abbas, Nabi, tangan mulia Nabi yang letak. Maka setelah Sayyidina Umar dengar daripada Sayyidina Abbas bahawa pancuran air itu Nabi yang letak, maka Sayyidina Umar kata, aku berazam agar engkau pijak badan aku ni tadi untuk pasang semula pancuran air. Waktu itu Sayyidina Umar ni khalifah, tuan-tuan dan puan-puan, khalifah. Kalau kita sekarang ni kira apa? Perdana Menteri lah bahasanya. Sanggup badan tu diinjak, dipijak supaya mengembalikan pancuran air yang telah diletak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abbas pijak badan Sayyidina Umar untuk memasang kembali pancuran air. Ini namanya cinta. Walaupun Nabi dah tak ada. Kalau kita lihat lagi beberapa cerita yang berkaitan dengan kecintaan sahabat dengan Nabi, boleh kita kisahkan, antaranya adalah Abu Talha. Kena ingat nama-nama ni, Abu Talha. Abu Talha ni siapa? Abu Talha ni bapa tiri Sayyidina Anas bin Malik. Bapa tiri nama Abu Talha. Mak Sayyidina Anas namanya siapa tadi? Ummu Sulaim. Bapa tiri dia nama Abu Talha. Dia ada kisah lah macam mana berkahwin antara Abu Talha ni dengan Ummu Sulaim, yang sebelum tu Abu Talha ni kafir. Dia pernah merisik, merisik Ummu Sulaim, tanya-tanya nak kahwin. Ummu Sulaim kata tak boleh, kita tak boleh bersama sebab engkau masih lagi kafir, kata Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Akhirnya Abu Talha memeluk Islam, kahwinlah dia dengan Ummu Sulaim. Walaupun perkahwinan itu atas dasar boleh jadi rasa cinta kepada Ummu Sulaim, tapi kecintaan Abu Talha kepada Nabi tak pernah berkurangan. Kisahnya, satu hari Abu Talha kata kepada Ummu Sulaim, dia kata, aku ni dengar daripada Nabi bercakap ni, tanda alamat Nabi ni lapar, kata Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Maka Abu Talha tanya kepada Ummu Sulaim, ada tak makanan yang boleh diberi kepada Nabi? Ummu Sulaim kata ada. Adalah sikit dan bagi Nabi makan boleh lah. Maka Ummu Sulaim keluarkan beberapa keping roti, dibalut dengan tudungnya, lalu diberi kepada Sayyidina Anas untuk disampaikan kepada Nabi. Jadi bawalah Sayyidina Anas ni makanan tu tadi, roti beberapa keping tu, dia nak bawa jumpa Nabi. Ketika mana Sayyidina Anas sampai ni tadi, Sayyidina Anas tengok Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat di masjid. Duduk dengan sahabat di masjid. Nak bagi dah ni. Kalau bagi macam tu tak cukup. Maka belum sempat Sayyidina Anas sebut kepada Nabi, Nabi kata, adakah Abu Talha hantar engkau? Adakah Abu Talha? Belum. Sayyidina Anas tak cakap apa lagi. Adakah Abu Talha hantar engkau? Kata Sayyidina Anas, ya. Adakah dia hantar engkau sebab nak bagi aku makanan? Kata Sayyidina Anas, ya. Maka kata Nabi para sahabat yang duduk, jom bangun, kita pergi rumah Abu Talha. Untuk apa? Untuk makan lah. Bangun tu suruh supaya pergi makan kat rumah Abu Talha. Sedangkan makanannya tu berapa keping, nak makan tu ramai. Jadi ketika mana Sayyidina Anas dengar Nabi kata begitu, dia pun duduk depan dalam rombongan ni, depan, dia sampai rumah dulu. Dia pun cakap kepada Abu Talha, Nabi datang dengan para sahabat yang ramai.
Maka Abu Talha dia dah gelisah. Dia kata kepada Ummu Sulaim, dia kata, macam mana ni Nabi SAW bawa ramai orang, makanan kita tak cukup. Tengok bagaimana Ummu Sulaim ni sebagai seorang isteri bijak. Dia tak salahkan suami dia. Itulah awak. Dah kata dah nak bagi makan Nabi. Dah orang lain datang. Dah Ummu Sulaim tak cakap macam tu. Ummu Sulaim cakap apa? Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi kalau tetamu datang rumah puan-puan, suami kadang-kadang yalah, dia ingat makanan ada kat rumah. Dibawa. Awak ni kenapa bawa? Kat rumah tak ada makanan. Dia marah pula suami dia. Jangan dibuat. Hidanglah hantar air kosong pun tak apa. Bukan nak mesti makan. Jadi Ummu Sulaim bagaimana tawakal kepada Allah Ta'ala. Dia kata Allah dan Rasulnya mengetahui. Lalu Abu Talha dulu depan pintu, sambut Nabi. Nabi masuk, Nabi jumpa Ummu Sulaim. Nabi SAW kata kepada Ummu Sulaim, berikan kepada aku apa yang kau ada. Sekarang ni apa yang kau ada, kau beri kepada aku. Maka Nabi SAW perintahkan supaya roti itu dilumat-lumat. Roti yang tadi itu sikit tu dilumat-lumat. Lalu Ummu Sulaim dia sapu, dia curah minyak sapi supaya jadi lauk. Jadi macam berkuah lah roti tu. Dan sapu minyak sapi, air minyak sapi tadi dah tu dituang atas roti, jadilah dia jadi berkuah. Maka Nabi SAW sebut pada rombongan 10 orang masuk. Maka 10 orang masuk, makan sampai kenyang, keluar. 10 orang lagi masuk. Makan sampai kenyang, keluar. 10 orang lagi masuk. Makan sampai kenyang, keluar. Dikira-kira jumlahnya 70 hingga 80 orang. Bagaimana berkatnya tangan Nabi SAW memberi makan, sehingga ada lebihan yang boleh dimakan oleh tuan rumah. Ini rasa cinta Abu Talha kerana tahu Nabi lapar. Dia tahu dia tak ada apa. Kita ni, kalau kita dah lapar, tu je lah makanan yang kita ada. Agak-agak nak bagi orang lain makan ke dah? Ini dah ada ni, nasi ini satu pinggan je, cukup satu keluarga. Agak-agak kita nak panggil orang lain, jom makan. Taknya, kita tak akan panggil orang. Kenapa? Sebab kita fikir, aku pun tak cukup makan, aku nak panggil orang lain makan. Tapi tapi para sahabat, katanya Abu Talha, dia tak fikir macam tu. Dia fikir Nabi lebih utama daripada dirinya. Biar dia berlapar, asalkan Nabi SAW kenyang. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, berapa kali Nabi makan sehari? Berapa kali? Adik-adik, agak-agak berapa kali Nabi makan sehari? Berapa kali? Tahu tak? 3 kali. 3 kali sehari. 2 kali sehari. Jawapannya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Jawapannya bukan 2 kali sehari. Jawapannya 2 hari sekali. Bukan 2 kali sehari, 2 hari sekali. Bukan 2 kali sehari. Hari ni tak makan, esok baru makan. Tu Nabi. Tu pun sekali je. Suatu saat Aisyah kata Nabi tak pernah kenyang. Nabi tak pernah kenyang. Kita ni bukan kata kenyang, terlampau kenyang. Sarapan makan, kemudian minum pagi. Saya tak tahulah apa beza sarapan dengan minum pagi. Makan tengah hari, minum petang, makan malam. Ni jadi tak tahulah ni lepas ni ada minum lagi ke tak. Minum lagi. Kalau tak minum pun dia makan juga. Berapa kali makan? 6 kali. Itu pun tak cukup. Nabi makan sekali, 2 hari sekali. 2 hari sekali. Pernah satu ketika, kisah Nabi lapar macam mana. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia datang dengan muka yang lemah.
Muka lemah. Maka bila Nabi SAW nampak, Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kau ni kenapa ni? Dalam keadaan tak larat. Maka Sayyidina Abu Bakar dia buka baju, tunjuk ada sebiji batu diikat di perut. Apa tujuan ikat batu dekat perut? Supaya perut tak masuk angin. Nak tunjukkan lapar, tak ada makanan. Batu tu tadi diikat dekat perut sebiji. Nabi SAW selak baju Nabi, buka tunjuk 2 biji batu. Sayyidina Abu Bakar 1, Nabi 2 biji batu. Siapa lagi lapar? Nabi lagi lapar. Kita ni tuan-tuan dan puan bersyukur. Kita kena bersyukur. Walaupun kita kata barang naik, beras, semua naik, kan? Kita ni kadang-kadang merungut dah selesaikan masalah. Kita kena belajar bersyukur. Saya bukan nak mempertahankan siapa-siapa, tapi kena belajar bersyukur. Itu pihak yang berkepentingan, itu urusan dengan Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki, ada orang lebih lapar daripada kita. Kita masih lagi boleh makan sampai 3 kali sehari paling kurang, ataupun 2 kali sehari paling kurang. Kenapa kita tidak bersyukur? Nabi SAW makan 2 hari sekali. Kadang-kadang berhari-hari Nabi tak makan. Itu Nabi SAW. Jadi Abu Talha ni juga tanda kasih dia kepada Nabi SAW. Saya pun tak tahu ni sampai pukul berapa? Sampai 12. Boleh pukul 12? Boleh pukul 12. Tapi tuan-tuan dan puan duduk sini, saya balik. Okey. Seronok dengan cerita kan. Okey. Jadi Abu Talha ni antara salah seorang sahabat yang pertama sekali menyimpan rambut Nabi. Punya sayang Abu Talha kepada Nabi ni tadi. Dia buat apa? Ketika mana Nabi buat haji, dia panggil haji wada. Haji yang terakhir. Maka setelah tahallul cukur rambut. Lelaki cukur rambut lah. Ketika mana tahallul tu, tahallul awal, Nabi cukur rambut. Maka dia apa? Rambut tu tadi, Abu Talha ni dia duduk, dialah orang pertama sekali simpan rambut Nabi. Dalam satu riwayat yang lain, Abu Talha ni dia ambil rambut Nabi tadi, bawa balik rumah, bagi kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dia simpan rambut Nabi dalam botol minyak wangi. Dia simpan rambut Nabi dalam botol minyak wangi. Bukan hanya sekadar itu, Ummu Sulaim dia buat lebih ekstrim lagi. Dia buat apa? Nabi tengah tidur berpeluh-peluh Nabi ni tadi, maka Ummu Sulaim ambil botol minyak wangi, dia masukkan peluh Nabi dalam botol. Nabi pun terjaga. Dia kata, Ummu Sulaim, kau buat apa ni? Maka Ummu Sulaim kata, ya Rasulullah, aku nak buat minyak wangi. Kenapa? Kerana peluh Nabi umpama kasturi, lebih wangi daripada kasturi. Dalam satu riwayat, para sahabat dia kata ketika mana salam tangan Nabi ni dia salam macam sutera lembut. Kalau nak salam tangan Nabi ni, bau wanginya takkan hilang selagi tak basuh tangan. Selagi mana tak basuh tangan, wanginya takkan hilang. Itu betapa wanginya tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa kasih dan cintanya para sahabat kepada Nabi sehingga sanggup peluh Nabi itu disimpan. Orang kata, "Oi, ini syirik, ini khurafat." Kalau syirik khurafat, maknanya para sahabat dah syirik dan khurafat dulu lah. Dah ini dipanggil tabarruk, mengambil keberkatan Nabi. Dalam satu kisah, ketika mana Nabi SAW bangun malam, Nabi pun Nabi pun buang air. Nabi buang air ini dalam bejana, satu bekas. Satu bekas. Nabi buang air dalam bekas. Biasanya malam dia tak akan keluar, jadi buang air dalam bekas. Jadi Nabi letaklah. Bangun pagi, Nabi tengok bekas tu dah tak ada. Nabi dah tengok bekas tu dah tak ada dah. Maka Nabi pun tanya, nampak tak tadi bekas malam tadi? Nampak tak? Maka khadim dia kata, ya Rasulullah, aku malam tadi haus. Aku tengok ada air dalam bejana, aku pun minum. Rupanya yang dia minum itu najis Nabi.
maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Kau tak akan disentuh oleh api neraka. Ini dalam keadaan apa? Dalam kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dah bicara tentang Talha bin Barra. Setelah Talha bin Barra tadi kita dah sebut tadi kan, Talha bin Barra ketika Nabi kata kau pergi bunuh bapak engkau, maka Talha bin Barra pun pergi meluru nak bunuh. Nabi kata, berhenti Talha, kembali, aku tidak diutuskan untuk memutuskan silaturahim. Maka tak lama lepas tu Talha bin Barra ni dia ditimpa sakit. Sakit yang menyebabkan membawa kepada mati. Maka Nabi SAW ziarah Talha bin Barra ni tadi. Maka bila Nabi ziarah Talha bin Barra, Nabi kata waktu tu dia dah pingsan. Maknanya kerana terlampau sakit, sakarat, dia pingsan, dia tak sedar. Maka Nabi kata kepada keluarga dia, aku tengok Talha bin Barra ni, dia ni dah lama lah, tak lama lah, dia akan meninggal. Kalau nanti dia meninggal, beritahu aku nak saksikan, aku nak solatkan, aku nak hadiri dikebumikan jenazahnya. Maka Nabi pun pulang. Bila Nabi pulang, tak lama lepas tu Talha bin Barra dia tersedar sebab terlampau sakit sakarat, sampai pingsan. Kemudian dia sedar, dia kata kepada keluarga dia, adakah kekasihku tadi menziarahi aku? Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana orang yang dikasihi ini walaupun dalam keadaan macam mana, dia tahu satu kasih ziarah. Dia kata, adakah Rasulullah ziarah aku? Maka kata dia keluarga, ya. Kata Talha bin Barra pesan kepada keluarganya, kalau aku meninggal malam ni, jangan kamu beritahu Nabi. Jangan beritahu Nabi. Kita ni tuan-tuan, kalau kita ni dah di penghujung nyawa, kita nak siapa ada dekat sebelah sisi kita? Kalau kita ni dah nazak dan nak mati dah, kita mengharapkan siapa yang ada dekat sebelah? Kita mestilah mengharapkan orang yang kita sayang. Tak kira lah pasangan kita ke, anak kita ke, mak bapak kita ke. Kalau boleh orang yang kita sayang duduk sebelah. Tapi pelik, Talha bin Barra tadi sebelum tu kata dia cinta Nabi, tapi ketika mana mati dia kata kepada keluarga, jangan bagi tahu Nabi. Maka ahli keluarganya pun melaksanakan wasiat Talha. Sampailah waktu pagi ketika mana Nabi solat subuh. Maka Nabi pun selepas solat subuh, Nabi tanya macam mana keadaan Talha. Maka ahli keluarga dia beritahu, Talha malam tadi pesan, ya Rasulullah, kalau dia meninggal jangan beritahu engkau. Dan Talha telah dikebumikan jenazahnya malam tu, dah selesai dah, semua sekali selesai. Kebumi kafan semua sekali selesai malam tu. Ahli keluarga dia kata, Talha pesan wasiat jangan beritahu engkau. Kenapa? Kerana dia tak nak engkau ditimpa sakit. Malam dulu tak ada lampu jalan, gelap gelita. Jadi Talha kerana risaukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanggup dia kata kalau aku meninggal jangan Nabi datang. Takut kalau malam-malam datang macam-macam boleh berlaku. Boleh jadi Nabi diserang oleh haiwan buas, boleh jadi Nabi disengat oleh kalajengking, boleh jadi Nabi diserang oleh orang Yahudi. Maka Talha kata jangan bagi tahu Nabi. Setelah Nabi tahu, maka Nabi SAW ajak para sahabat untuk solat di atas kubur Talha. Lalu Nabi SAW melantunkan doa untuk Talha. Nabi berdoa, Allahumma alqa Talhata tadhaku ilaihi wa yadhaku ilaik. Apa maksud doanya? Dia kata, ya Allah, kata Nabi, pertemukanlah Talha dalam keadaan engkau redha kepadanya dan dia redha kepada engkau. Ini bagaimana kecintaan sahabat, sehingga walaupun sikit terkena sakit atau mudarat kepada Nabi, mereka sekali-kali tidak akan redha. Kita tengok saja dalam perang Uhud, bagaimana ketika mana tentera musuh menguasai keadaan dalam peperangan.
Nabi sampai pecah gigi. Sampai pecah gigi. Maka para sahabat semua berdiri melindungi Nabi daripada panahan sampai ada yang mati. Tidak lain dan tidak bukan kerana semata-mata menyintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan Ansar dalam peperangan Uhud, satu hari perempuan Ansar ni dia punya bapa dia, suami dia, saudara lelaki dia bersama-sama Nabi dalam peperangan Uhud. Maka ketika mana dia ni nak pergi ke medan Uhud ni tadi, maka bila dia lalu, orang kata, wahai si Fulana, bapa engkau mati. Dia buat tak indah. Dia jalan lagi ke depan, orang berkata, wahai si Fulana, suami engkau mati. Dia tak heran. Bila dia lalu depan lagi, dia kata, wahai si Fulana, saudara lelaki engkau mati. Dia tak heran. Dia kata, mana Rasulullah? Dia tanya, mana Rasulullah? Suami mati, bapa mati, adik-beradik mati. Dia tak heran. Apa dia kata bila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat? Dia kata apa? Dia kata segala musibah selepas melihatmu adalah kecil bagimu. Musibah mati bapa, mati suami, mati adik-beradik lelaki itu kecil ketika mana dia sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat. Kita ni kalau berlaku macam tu, saya tak dapat gambarkan. Boleh jadi diri saya juga. Kalau kita berada dalam situasi itu, agak-agak kita boleh tak bersikap seperti mana perempuan Ansar ni? Boleh tak? Suami mati, bapa mati, adik-beradik mati dalam medan peperangan. Tapi yang kita tanya Nabi SAW, kita tidak sekental mereka. Sebab tu Allah Ta'ala pilih kita untuk lahir pada zaman sekarang, bukan zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang kata, untunglah sahabat jumpa Nabi. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan agak-agak fikir, kalaulah saya ada pada zaman Nabi, untung saya jumpa Nabi. Tuan-tuan, Abu Lahab, Abu Jahal jumpa Nabi ke tak? Nampak Nabi ke tak? Kenal Nabi ke tak? Kenal, sebenar-benar kenal. Beriman ke tak? Tak beriman. Agak-agak kalau kita ada pada zaman tersebut, kita ni boleh jamin tak bahawa kita ni akan beriman seperti mana imannya para sahabat? Boleh jadi kita jadi sebaliknya. Maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita lahir pada zaman ini. Walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah ini membangkitkan semangat kita untuk terus menyintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah siapa? Adik, Bilal bin Rabah siapa? Bilal. Tukang azan masjid. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi. Tukang azan disebut muazzin kan? Muazzin Nabi. Suara dia tu tadi sampai menggegarkan arasy. Jadi Bilal bin Rabah ni setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal sekali-kali tidak pernah melaungkan azan selepas itu. Sampailah satu hari, dia ni ketika mana Nabi dah meninggal dan wafat, Bilal dia bawa diri, dia keluar daripada Madinah. Dia tak boleh berada di bumi Madinah. Kenapa? Kerana di bumi Madinah ini ada banyak kenangan bersama dengan Nabi. Kalau dia duduk bumi Madinah, dia takkan boleh hidup. Kerana kerinduan dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia bawa diri. Tak lama lepas tu, dalam beberapa tempoh disebutkan Bilal pun pulang ke Madinah. Ketika itu Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, dia kata kepada Bilal, Bilal, azanlah, kami rindu azan engkau. Wahai Bilal, azan, kami rindu azan engkau. Kalaulah bukan kerana cucu Nabi yang minta, pasti dia takkan lakukan azan.
Akhirnya kerana permintaan itu datang daripada cucu Nabi, akhirnya Bilal pun melakukan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemparlah satu Madinah. Satu Madinah menyangka bahawa adakah Nabi sudah hidup, adakah satu Nabi kembali hidup. Seluruh Madinah bercucuran air mata kerana azan Bilal menggambarkan suasana hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, membangkitkan rasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Bilal nak wafat, meninggal dalam keadaan sakarat. Maka bini dia, isteri dia cakap, alangkah sedihnya. Dia kata kepada Bilal ni, alangkah sedihnya, tengok keadaan kau ni tadi dah nak mati ni, alangkah sedihnya. Tuan-tuan dan puan-puan tahu Bilal cakap apa? Bilal cakap, alangkah gembiranya, alangkah gembiranya. Kerana esok dia kata, aku akan bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, yakni Muhammad dan para sahabat yang lain. Ini bagaimana kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini hanya sebahagian daripada ribuan cerita. Banyak lagi cerita para sahabat macam mana kasih mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mampu untuk kita sampaikan pada malam ini. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, janganlah jadikan detik malam ini adalah detik terakhir pada tahun ini untuk kita merasai cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semailah perasaan cinta kepada Nabi sepanjang hidup kita selagi kita bernafas. Bagaimana kita nak menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi? Tidak lain dan tidak bukan kita berusaha untuk menunaikan sunnah-sunnahnya, walaupun kecil, walaupun sedikit. Ikut kemampuan. Ada orang boleh bela janggut, contohnya, sila bela janggut. Saya dulu ceritanya ni, ada orang tadi mengajar dekat sekolah agama kampung istana, ada seorang budak. Dia kata, Ustaz, kenapa janggut Ustaz ni jarang-jarang? Dia tengok ni agak jarang-jarang. Tuan-tuan, saya ni dulu dekat Mesir, janggut saya sehelai. Ini berhelai-helai dan alhamdulillah. Dulu sehelai itu saya jaga bagaikan menatang minyak. Jaga selai itu diusap. Ialah lambang kelakian. Selai itu. Sebab kalau saya tak ada janggut, tuan-tuan, ya Allah, muka kalau pakai tudung nampak macam perempuan. Dulu lah, sekarang tak rasa tak dah. Jadi masa dulu tu orang Arab agaknya tak tahulah, diorang nakal boleh tahan. Bila tengok saya naik bas, ada janggut selai, dia tak puas hati, dia cabut. Saya punya marah tu, dia punya perasaan tu tak boleh hilang. Kenapa? Kerana janggut ini walaupun selai adalah sunnah daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rasa ada marah. Kenapa? Orang menghilangkan sunnah, dahlah janggut susah nak tumbuh. Macam tanah yang gersang. Ada tak ada sehelai, yang sehelai itu dia cabut. La ilaha illallah. Ni sekarang anak-anak pula yang kecil-kecil duduk macam ni, pegang-pegang pak. Tak apalah, jangan ada banyak lagi, tak apa. Kalau dulu, ya Allah, sedih. Kenapa? Kerana ada sunnah. Walaupun janggut je pun, sebab Nabi bela janggut. Boleh jadi ada sebagian yang pakai serban, ada orang pakai rida, ada yang pakai jubah, ada yang duduk dengan cara makan bagaimana tidur. Sekurang-kurangnya ada satu sunnah yang kita lazimi. Alamat tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira cukup sekadar inilah, insya-Allah. Walaupun tak jadi sampai pukul 12.
Kalau tuan-tuan dan puan nak duduk sebab 12, silakan, saya tak halang, saya nak balik. InsyaAllah, mudah-mudahan kalau ada salah silap yang saya sampaikan pada malam ni, saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan. Cuma apa yang kita cerita adalah satu bentuk perkongsian untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah yang saya sampaikan tadi sedikit kita panggil mencetuskan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri ucapan saya pada malam ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal 'ilmi la yanfa' wal qalbi la yakhsha wal 'amali la yurfa' wad du'a la yusma' wan nafsi la tashba'. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.